Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Natasha Ayuni binti Jantan daripada kelas 3B. Subjek yang saya ingin bentangkan ialah kesihatan, pemakanan dan keselamatan kanak-kanak. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang pendidikan, keselamatan, kesihatan dan pemakanan kanak-kanak prasekolah. Kita mulakan dengan pendahuluan. Kesihatan, keselamatan dan juga pemakanan kanak-kanak sangatlah penting untuk dititik beratkan jika ingin mengelakkan daripada hal-hal yang tidak diingini. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak mudah terkena seorang penyakit. Mereka tidak tahu untuk menjaga diri dan tidak menjaga pemakanan dengan betul. Ini kerana mereka masih kecil dan tiada ilmu awal. Oleh itu, kita perlu membimbing mereka untuk mengetahui pentingnya kesihatan, keselamatan dan juga pemakanan ini. Slide seterusnya ialah keselamatan kanak-kanak di sekolah. Saya memilih keselamatan kerana kanak-kanak kebanyakannya mengambil leceh tentang keselamatan di sekolah. Mereka hanya ingin berhibur dan menghiraukan tentang keselamatan. Di sini saya menyenaraikan beberapa keselamatan, antaranya ialah mematuhi peraturan, barangan elektrik, latihan kecemasan, bahan permainan dan tempat bermain. Saya akan ulaskan satu persatu. Bermula dengan mematuhi peraturan. Kanak-kanak perlu mengikut semua arahan ataupun peraturan yang telah ditetapkan di sekolah. Guru berperanan untuk mengajar kanak-kanak untuk mengikut semua peraturan yang ada. Jika kanak-kanak mematuhi peraturan, mereka akan mengetahui perkara yang mereka boleh buat dan tidak boleh dibuat. Proses pembelajaran mereka juga akan berjalan dengan lancar, iaitu guru akan senang dan kanak-kanak akan gembira tanpa masalah. Akhir sekali, impak yang positif, iaitu kanak-kanak membawa peraturan ini ke mana-mana sahaja. Bukan sahaja di sekolah, malah di rumah. Ini dapat menjaga dirinya dan orang keliling. Di sini saya menyatakan contoh peraturan di sekolah. Antaranya ialah tidak dibenarkan memakai barangan berharga. Contohnya alat perhiasan. Yang kedua, maklumat waris atau penjaga mestilah benar. Ini dapat memudahkan urusan pihak sekolah jika anak mereka sakit ataupun dalam kecemasan. Akhir sekali, kehadiran diambil sebelum pukul 9. Yang kedua ialah barangan elektrik. Kanak-kanak perlu mengetahui cara yang betul memegang alatan elektrik dan pendidik perlu mengajar tentangnya. Kanak-kanak sering menggunakan atau menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah. Perkara ini tidak semestinya berlaku di sekolah, malah di rumah. Sebagai guru sekolah, kita perlu memastikan soket elektrik atau barangan lain tidak dapat dijangkau oleh kanak-kanak. Kanak-kanak boleh terkena rojatan elektrik jika perkara ini tidak diambil kisah. Kita perlu menasihati mereka supaya perkara yang tidak diingini tidak akan terjadi. Tersebut ialah barangan elektrik yang bahaya dan dilarang kepada kanak-kanak. Yang pertama ialah soket. Kanak-kanak gemar bermain ini tanpa mengetahui betapa bahayanya. Seterusnya ialah kipas. Tangan kanak-kanak akan tersepit jika kanak-kanak bermain dengan kipas yang sedang bergerak. 3 dan 4 ialah barangan dapur. Dapur ialah kawasan larangan kepada budak kepada kanak-kanak kerana ia bahaya dan panas. Yang ketiga ialah latihan kecemasan. Sekolah berperanan untuk membuat latihan kecemasan bersama kanak-kanak. Pihak sekolah boleh menjemput anggota bomba yang berdekatan untuk menunjukkan latihan kecemasan yang betul. Ini dapat mengajar kanak-kanak untuk menjaga diri semasa berlakunya kebakaran dan kecemasan. Di setiap sekolah wajib mempunyai alat pemadam kebakaran, first aid dan ubat-ubatan. Fungsi first aid dapat membuat rawatan awal jika seseorang tercedera ringan. Berikut ialah barangan yang perlu ada jika berlakunya kecemasan di sekolah. Antaranya ialah alat pemadam kebakaran, first aid dan ubat-ubatan. Yang terakhir ialah bahan permainan dan tempat bermain. Pendidik perlu menyediakan alat permainan yang sesuai dengan umur kanak-kanak di sekolah. Pastikan tidak tajam dan tidak membahayakan kanak-kanak. Guru boleh memilih bahan permainan yang besar, tidak berbucu dan bulat.
Seterusnya ialah tempat bermain kanak-kanak. Guru perlu memastikan kawasan yang dilarang tidak dilalui oleh kanak-kanak. Kanak-kanak sering bermain lari-lari. Tempat yang berbucu sangat banyak. Oleh itu, guru boleh menasihati kanak-kanak atau menyelesaikan masalah dengan membeli balutan dan menutup setiap bucu. Seterusnya ialah mainan yang sesuai bagi kanak-kanak. Dan yang terakhir, tempat yang selamat untuk bermain, antaranya taman permainan, tempat lapang, lantai yang tidak licin, tidak mempunyai longkang atau sesuatu yang berbahaya. Jika kanak-kanak bermain di kawasan sekolah, pastikan kawasan itu berpagar dan selamat. Akhir sekali ialah rumusan. Keselamatan amatlah penting untuk kanak-kanak merasa bebas dan selesa. Selain itu, membantu dalam membentuk nilai yang mengutamakan keselamatan. Antara yang lain ialah dapat mengelakkan daripada kemalangan yang tidak diduga. Akhir sekali, bukan sahaja keselamatan penting untuk kanak-kanak, malah kesihatan dan pemakanan juga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.